أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله ومن تبع الهدى ووالاه وبعد. Al-Fadil imam yang ada, pegawai surau Al-Hamidin kaki tangan, seterusnya lah saya kira yang saya muliakan, hadirin hadirat yang masih bertahan sampailah ke penghujung, walaupun saya tahu jam dah menunjukkan pukul 10 malam, tapi Alhamdulillah tuan-tuan, sama-sama kita berniat untuk kita mengimarahkan malam-malam bulan Ramadan, dan kita harap amal ini diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, dalam pastinya saya tidak punya ruang yang panjang malam ni, namun dalam masa yang sedikit ini saya sangat berharap agar Allah berikan kepada kita sesuatu yang kita boleh bawa, yang kita boleh ingat, yang kita boleh jadikan sebagai pendorong lagi kita untuk kita dapat melalui rezeki kita dapat bertemu dan bersama dengan Ramadan pada kali ini. Kita insaf ramai orang-orang yang dulu kita kenal, orang yang tarawih di tahun sudah bersama dengan kita, tetapi mereka telah tiada pada tahun ini. Artinya mereka tidak lagi kesempatan untuk melakukan apa yang patut kita lakukan. Baik, dalam tajuk kita pada malam ini tentang Ramadan yang berkat dan meningkatkan ketakwaan, ya, semua yang dikasih sekalian, lebih kurang macam itulah tajuk yang kita bakal bincangkan pada malam ini, semua yang saya muliakan. Pertama sekali, semua yang saya kasih sekalian, antara amal yang sepatutnya kita lakukan di bulan Ramadan adalah kita sama-sama menambah ilmu pengetahuan. Kenapa saya sebut perkara ini? Kadang-kadang ataupun ada orang beranggapan bahawa Ramadan ini adalah bulan amal, maka mereka membuang ataupun membuang agenda ilmu untuk diri, dan akhirnya kita pun banyakkan amal tetapi kita tak gairah untuk kita menambah ilmu. Sedangkan semua yang dikasih sekalian, kalau kita boleh buat satu graf tahunan, puasa ini menjadikan badan kita penat, lemah, tetapi rupanya menjadikan akal kita tajam dan bercahaya. Berbanding dengan bulan-bulan lain, sebenarnya waktu inilah akal kita sedang tajam dan bercahaya. Ibn Jauzi menulis dalam kitabnya Talbisu Iblis, orang nak sampai pada Allah, dia mesti ada dua cahaya. Dia tak boleh sampai pada Allah kalau tak ada dua cahaya. Yang pertama adalah cahaya daripada Allah dalam bentuk hidayah. Yang kedua adalah cahaya daripada akal dia. Dan bulan Ramadan, cahaya akal kita sebenarnya sangat terang berbanding di luar Ramadan. Jadi sebab tu kadang-kadang akal kita yang terang, tetapi dia dapat menyuluh hanya beberapa petik ilmu yang sedikit, dan menyebabkan akhirnya dia hanya mendapat sedikit yang sepatutnya kapasiti ataupun keupayaan dia banyak. Jadi Alhamdulillah tuan-tuan, kerana saya yakin tuan-tuan ada kualiti untuk sama-sama kita menimba sesuatu pengetahuan. Abu Zar menyatakan bahawa Nabi menyatakan kepadanya, ya Aba Dharrin wala antaghdua fata'allama ayatan min kitabillah khairun min an tusalliya mi'ata raka'atin. Hai Abu Zar, dalam hadis yang terdapat dalam Sunan Ibnu Majah, hai Abu Zar, engkau duduk dan mempelajari satu ayat Allah, untukmu lebih baik bagimu daripada kamu mengerjakan solat sunat sebanyak 100 rakaat. Jadi tuan-tuan, tadi kita dah buat beberapa rakaat tarawih,
Tapi tuan-tuan, kita sabar lagi, dan kalau kita mempelajari satu cebis daripada ayat Allah, maka pahala kita sekarang saat ini Allah bagi lebih daripada seorang melakukan solat sunat 100 rakaat. Allahu Akbar, tuan-tuan ya. Bukan kalau nak habis berapa tadi? 8 tadi kita rasa ya Allah bila nak habis, akhirnya habis. Tapi sekarang duduk tetapi pahalanya 100. Ya. Itu Nabi sebut di luar Ramadan, bukan di bulan Ramadan. Baik, saya hanya menyebut sedikit supaya kita meletak, sebab surau kita, surau Hamidin akan buat beberapa program untuk kita menambah ilmu pengetahuan. Janganlah kita rasa bahawa bulan Ramadan bukan waktu yang sesuai, sebab ada tempat yang bila bulan Ramadan semua pengajian dihentikan sebab nak fokus pada amalan. Baik, semua yang dikasih sekalian, kalau kita dengar doa yang dibaca oleh imam ketika lepas daripada tarawih tadi, sebelum kita bangun untuk mendirikan solat sunat witir, salah satu petikan yang saya ingat, saya pernah dipanggil ke satu masjid yang agak jauh di pedalaman lah lebih kurang, tetapi jamaahnya tak ramai, lebih kurang banyak ni daripada mula sampai ke habis. Bila imam dibaca Allahumma ja'alna fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakati minas su'adai maqbulin, masa tu saya dengar imam menangis, Saf menangis, dan kemudian imam seperti tak mampu nak lanjutkan lagi. Dan kemudian bila imam baca wala taj'alna Allahumma minal ashqiya'i mardudin, saya dapati bahawa tangisan mereka lebih kuat, ya, sehingga basah, yang janggut-janggut mereka itu basah. Semua yang dikasih sekalian, kenapa mereka menangis? Sebab mereka sedang mendoa benda yang terpenting bagi kita di bulan Ramadan. Apakah yang terpenting bagi kita di bulan Ramadan? Yang terpenting bagi kita di bulan Ramadan adalah apabila amal yang kita buat diterima oleh Allah. Baik, insya-Allah nanti kalau sikit kesempatan kita cuba berbincang. Adakah amal tak diterima? Dalam doa tadi menyebut ya Allah, jadikanlah kami, jadikan kami ya Allah fi hadhihi lailati syahri syarifati mubarakah. Jadikanlah kami pada malam yang mulia dan penuh berkat ini ya Allah, minas su'ada, dari golongan orang-orang yang bahagia, dari golongan orang-orang yang untung. Siapa dia tuan-tuan orang yang bahagia dan untung pada malam ini? Maqbulin, dia buat amal sejak sahur sampai malam ni makbul, diterima oleh Allah. Maknanya daripada amal, tak kira apa amal kita buat, sampai malam ni amal kita buat diterima oleh Allah. Tentu kita kata, adakah amal tak diterima? Semua yang dikasih sekalian, imam sambung lagi dan kata wala taj'alna, janganlah ya Allah engkau jadikan kami pada malam ini minal ashqiya. Tuan-tuan, kalau kita tengok makna ashqiya, mohon maaf sebab maknanya agak kasar. Imam baca tadi, janganlah ya Allah jadikan kami ashqiya. Siapa ashqiya? Ashqiya diterjemah dalam bahasa Melayu dalam konteks doa adalah janganlah engkau ya Allah jadikan kami pada malam ini ya Allah dari orang yang celaka. Celaka. Rupanya di malam Ramadan ada orang yang tertulis sebagai orang-orang yang celaka. Siapakah dia orang-orang yang celaka? Mardudin, mardud, orang yang tertolak, orang yang ditolak. Jadi sebab itu semua yang dikasih silan, Masya Allah, amal bukan hanya semudah amal dibuat. Sebab amal dibuat boleh jadi makbul, boleh jadi mardud.
Maka kerana itulah semua yang dikasih sekalian, bila kita lihat kita berada di dalam bulan Ramadan ini, nama lain bagi bulan Ramadan adalah bulan Al-Mubarak, bulan yang diberkati bulan ini. Dan adakah bulan lain tak diberkati? Bulan lain tak boleh menandingi keberkatan yang Allah bagi dalam bulan Ramadan pada 11 bulan yang lain. Dan malam akan ada satu malam yang disebut sebagai, ya, disebut sebagai, Masya Allah, ya, disebut sebagai Lailatul Mubarakah. Kita sebut Lailatul Qadar dalam ayat lain, tetapi nama lain yang Allah sebut dalam Al-Quran adalah Lailah Mubarakah, malam yang berkat. Jadi dalam bulan Ramadan 30 harinya penuh dengan berkat, tapi satu malam itu penuh dengan berkat. Cuma yang dikasihkan, ya, saya ni tuan-tuan daripada Jerantut. Yalah, Shah Alam ni bandar kan. Jadi setengah bahasa saya tuan-tuan mungkin tak berapa nak faham. Sebab orang bandar dia tak berapa faham bahasa orang kampung. Masa saya kecil dulu tuan-tuan, kalau hari Jumaat, biasanya orang suka sedekah pisang. Kalau di tempat saya lah. Di sini? Oh, tengok ya, orang bandar dia ambil hati orang kampung, ialah sama ya, walaupun orang bandar dia letak apple, anggur kan, kami pakai pisang belakang rumah tu je. Baik, semua yang dikasihkan dan biasanya diletak di laluan ya. Soalan tuan-tuan, siapa yang dapat pisang itu? Siapa yang dapat pisang bila hari Jumaat orang datang ramai-ramai? Ya, para jamaah yang datang awal, ada yang datang lewat, ada yang keluar awal, ada yang keluar lewat, ada iktikaf panjang, ada imam, ada AJK. Siapa yang dapat pisang tu semua yang dikasih sekalian? Tengok kan orang bandar dia tak boleh nak tangkap ya, pisang semua ya. Tapi mungkin idea saya tuan-tuan nampak ya. Siapa yang dapat pisang tu? Orang yang mula datang. Terima kasih. Sebab apa? Sebab saya suka, sebab siapa yang bercakap dalam majlis ilmu sesuai dengan perbincangan, malaikat menulis untuk dia malam ini dia sedang memberi sedekah. Dan pahala yang paling dicemburui oleh manusia bila berdiri di padang mahsyar adalah pahala sedekah. Sehingga ditanya pada ahli neraka, malaikat panggil balik, kalau kamu diberi kesempatan hidup hanya buat satu amal di dunia, apakah yang kamu semua nak buat? Seluruh ahli neraka jawab serentak, sedekah. Mereka tanya, kenapa banyak amal lain kamu boleh buat? Sebab kami dah tengok bagaimana Allah melayan orang-orang yang bersedekah di dunia. Ganjaran, kelebihan, layanan sangat istimewa. Baik, Alhamdulillah. Saya tanya ni tuan-tuan bukan apa, sebab nak bagi peluang supaya banyak kita dapat pahala sedekah pada malam ini. Siapa dapat lagi tuan-tuan? Patutlah kan, dia yang tukang arrange kan, dia tukang arrange, tentulah dia yang dapat kan. Lagi tuan, sekali satu lagi ya, jamaah yang datang. Saya minta izin minum tuan-tuan sikit. Tapi tuan-tuan jangan risau kalau saya minum, tuan-tuan kata dia ni panjang lah pula ni, dah minum air pula ni. Tak tuan-tuan, jangan trauma. Jam di belakang tu saya akan cuba jadikan pedoman saya, insya-Allah ya. Sebab jam di depan tu tuan, di hadapan saya bukan jam tuan-tuan, itu jam penceramah. Supaya penceramah tahu berapa minit dah dia dah bercakap tuan-tuan ya. Tuan-tuan tak nampak kan, sebab tuan-tuan menghadap ke depan kan. Ada jam tak? Mana? Itu kecil je nampak kan. Untuk makmum kecil je dia bagi jam, tapi untuk penceramah sebesar-besar tidak tuan-tuan, supaya pihak surau Hamidin dijaga jamaah dia takut nanti masya-Allah penceramah terlebih ya. Jadi kita cuba manfaat. Jadi caranya tuan-tuan bagi cepat bincang. Tapi saya minum ni tuan-tuan just untuk kebetulan perit sikit tekak. Jadi saya minta izin minum. Boleh tuan-tuan? Allah baik sungguh, tempat lain tak boleh tuan-tuan. Sebab ada orang dia ambil mudah soal berkat. Dia ambil mudah soal berkat. Sebab kan bulan Ramadan ni bulan berkat. Jadi apa masalah? Baik. Siapakah yang dapat pisang? Jawapannya adalah orang yang ambil pisang tu.
Tok siap kalau tak ambil tak dapat, tuan-tuan. Orang yang datang awal kalau dia tak ambil dia tak dapat. Jamaah yang datang pun tak dapat. Siapa yang dapat? Tuan-tuan jangan menakutkan saya. Dah di tempat kami tok siap memang tiba-tiba zup dalam poket dia ada. Tak kan tuan-tuan? Begitulah berkat, tuan-tuan. Berkat itu memang banyak dan ada, tapi belum tentu orang dapat. Hari ni tarawih kita lepak-lepak kat kedai, adakah kita boleh dapat berkat? Bulan Ramadan siang hari tiba-tiba ada tak puasa, dia boleh dapat berkat ke? Dia tidak dapat berkat. Sebab berkat hanya ada pada orang ambil. Hanya orang ambil baru dia dapat. Orang yang, okey baik, kemudian barulah datang soalan, siapa yang ambil? Sebab kami tak boleh ambil macam pisang. Baik, cara ambil adalah dengan amal. Bila kita buat satu amal soleh, sebenarnya kita sedang mengambil berkat Ramadan yang Allah beri yang banyak sangat tersebut. Jadi kerana itu semua yang dikasih sekalian, sebab masa saya tak banyak, jadi tuan-tuan, saya nak supaya marilah kita ingat beberapa perkara, dan saya sangat rasa teruja sebab adik-beradik saya, maksudnya saudara saya yang ada di sini, sahabat-sahabat saya di sini, kalau compare tu tempat saya, tuan-tuan dah banyak langkah ke hadapan berbanding dengan surau di tempat saya lah. Bila saya tengok seorang-seorang, tuan-tuan ya, sesuai dengan nama surau kita. Kenapa, tuan-tuan? Sebab Allah bila nak ceritakan seorang beriman sebenar, Allah cerita dalam surah Taubah. Apakah sifat orang beriman sebenar? Allah kata, yang pertama, at-taibuna. Yang kedua, al-abiduna. Yang ketiga, al-hamiduna. As-saihuna ar-raki'una as-sajiduna al-amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah wa basyiril mu'minin. Tuan-tuan perasan tak tuan-tuan berada di level mana? Di level yang ke 3 kan tadi? Taibun al-abidun al-hamidun. Kan surau Hamidin. Kan? Sebab surau saya, tuan-tuan, surau saya namanya Sabirin. Level bawah, tuan-tuan, sabar je, dia orang tu sabar je. Baik, saya nak cerita sikit, tuan-tuan, mungkin dalam kesempatan yang sangat cemburu ni, siapakah orang yang mampu memetik, saya, tuan-tuan kena remind, kena refreshkan balik apa yang saya sebut ya. Siapakah orang yang dapat memetik berkat di bulan Ramadan tadi? Orang yang tuan-tuan janganlah macam membayangkan dah memang terlampau malam kita ni, tuan-tuan ya. Siapa, tuan-tuan? Macam mana cara kita nak ambil berkat di bulan Ramadan? Dengan cara amal. Baik, kita bincang had ni je. Mungkin had lain nak bincang tak sempat sebab masa kita tak ada. Baik, semua yang dikasih sekalian, tolong kita perkayakan makna amal. Sebab di bulan Ramadan amal tak penting. Di bulan Ramadan amal tak penting. Jadi apa yang penting, tuan-tuan? Saya tanya, tak macam tanya ya yang tadi tu. Malam ni memang macam tu, tuan. Dia ni ceramah ke tanya? Hak ni tanya, tuan-tuan. Amal di bulan Ramadan tidak penting. So apa yang penting? Ya, di bulan Ramadan amal tidak penting. Yang penting adalah amal mutaqabbalah, amal yang diterima. Kan baca doa tadi, ingat tak imam tadi baca doa, jadikanlah kami ya Allah pada malam ini daripada golongan makbulin. Siapa makbulin? Orang yang bila beramal amalnya diterima. Tuan-tuan, mungkin kita kadang-kadang sebab
benda ni kita fikir dengan laju, kita tak dapat beza antara amal dengan amal makbul, antara ilmu dan ilmu nafi'. Macam dalam hadis yang disebut oleh Nabi dalam Sunan Ibnu Majah daripada Ummu Salamah, Nabi baca, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'a wa rizqan tayyiba wa amalan mutaqabbala. Amalan mutaqabbala. Sebab amal ni tuan-tuan boleh jadi amal tapi Allah tak terima, dan amal tu Allah patah balik ke muka kita. Dan yang kita nak adalah amal mutaqabbala, amal yang diterima. Amin tuan-tuan, amin ya Rabb. Saya ulang sekali lagi, yang kita nak adalah amal mutaqabbal, maknanya semua yang kita buat amal diterima. Baik, macam mana cara tuan-tuan nak bagi amal kita diterima? Jom kita bincang sikit lagi tuan-tuan. Tuan-tuan kena bantu saya bagi laju sikit supaya cepat kita hentikan. Sebab saya tengok tuan-tuan pun dah penat sangat dari Allah ya. Ini tahap-tahap, sebab itulah Nabi kata penuntut ilmu adalah pejuang agama. Pejuang tuan-tuan. Kalau tak betul-betul berjuang, Masya Allah, tewas, tumpas dari tuan-tuan ya. Ditumpas bukan tumpaskan ni, tumpas belah. Kan? Tapi Masya Allah, tuan-tuan ni memang kalau Khalid Al-Walid ada, memang dia akan kagum dengan semangat juang yang ada pada penuntut ilmu ni ya. Apa tadi soalan saya? Sampai lupa lah pula tuan-tuan ya. Muji lebih-lebih kan nanti lupa. Apa? Bagaimana cara supaya amal diterima? Penting tak amal diterima tuan-tuan? Alhamdulillah. Jangan, sebab kita selalunya marilah beramal, kita kena ada satu kesedaran, maksud itu adalah amal yang diterima. I'malu salihah, buatlah amal, tapi maksudnya adalah amal diterima. Baik, macam mana kita nak buat bagi amal diterima tuan-tuan? Aha, Masya Allah, caranya ikhlas. Okey, kita tahu amal, kata Ibnu Abbas, diterima oleh Allah bila dia buat dua benda. Yang pertama, amal tersebut betul. Yang kedua, ikhlas. Baik, bagaimana kita nak capai ikhlas? Itu nak bagi habis bincang cepat ni ya Allah ya. Baik, semua yang dikasih sekalian, tahukah kita bahawa dalam surah Taubah tadi, amal yang ke berapa? Amal yang kedua. Okey, saya ulang sekali. At-taibunal abidunal hamidunas saihuna ar-raki'unas sajidunal amiruna bil ma'ruf wan nahuna 'anil munkar wal hafizuna li hududillah. 9. Amal duduk yang ke dua. Pasalnya at-taibunal abidu. Baik, apa yang kita dapati semua yang dikasihan, bahawa amal manusia insya-Allah, ibadah mereka insya-Allah diterima dengan satu kondisi. Tuan-tuan, sebelum kita masuk ke dalam surau, kita baca doa apa ya? Saya tak nak tanya doa keluar, sebab tuan-tuan memang dah nak baca sangat dah kan sekarang kan. Jadi kita cerita doa masuk dulu tuan-tuan. Apa doa kita baca? Kalau ya, ya kita niat iktikaf, sebelum kita masuk kat pintu tadi, kita baca satu doa. Doanya adalah Allahumma ghfirli dhunubi waftahli abwaba rahmatik. Tuan-tuan, baik, bila tuan-tuan dengar semua yang dikasihan, sebelum kita masuk dalam rumah Allah, ada benda yang kita baca kat pintu masjid. Apa dia tuan-tuan? Ya Allah, ampunkan dosa aku ya Allah. Kenapa? Sebab peraturannya adalah untuk supaya amal kita diterima, mesti orang yang beramal, dia beramal sebagai seorang pentaubat. Jadi tuan-tuan, saya duduk di hadapan tuan-tuan sekarang, saya bercakap pada tuan-tuan sebab saya nak setiap
patah perkataan saya menjadi sebab saya diampun oleh Allah. Setiap rakaat yang kita lakukan dalam tarawih tadi, tujuannya apa tuan-tuan? Untuk kita diampun oleh Allah. Setiap la ilaha illallah, la ilaha illallah tadi sebenarnya adalah untuk kita diampunkan dosa kita. Sebab kita semua duduk sekarang sebagai seorang pentaubat. Sebab amal ibadat mesti dimulakan dengan taubat. Itu pesan Imam Al-Ghazali dalam Minhajul Abidin. Maknanya, kalau kita nak amal kita jadi mutaqabbalah, mesti langkah sebagai seorang pentaubat. Kita masuk bulan Ramadan, kita nak lakukan banyak ibadah, tetapi kita lakukan ibadah untuk sebagai seorang pentaubat. Benda ni mesti ada tuan-tuan. Tuan-tuan, kenapa saya cakap benda ni? Tuan-tuan semua duduk area sini ke? Tuan-tuan malam tadi, tuan-tuan perasan tak? Malam tadi lebih kurang dalam pukul 3. Pukul 3 tuan-tuan, petir punya kuat, bergegar kitanya flat. Tuan-tuan perasan ke tak? Masya Allah, lemah tuan-tuan. Di sini tuan-tuan, saya duduk di hotel di Palma. Tuan-tuan tak perasan masa tu saya sedang tahajud tuan-tuan. Saya nak cerita ni, masa tu kilat tu saya sedang tahajud. Masa tu petir. Tuan-tuan tak perasan. Tapi tuan-tuan, ya Allah, punya kuat. Nasib baik saya mampu. Kerana sebab mungkinlah sebab sebelum tu saya dah baca Quran dalam 6 juzuk tuan-tuan. Rupanya bila baca Quran 6 juzuk ni tuan-tuan, mantap tu lain tuan-tuan. Tapi kadang-kadang belum tentu juga tuan-tuan. Tapi sebab masa tarawih tu tuan-tuan ada tabung, bagilah lebih kurang dalam 1000. Jadi bila bergabung sedekah, baca Quran dengan tahajud tuan-tuan, petir pun tuan-tuan insya-Allah tak bergegar. Tuan-tuan tak perasan ke? Tuan-tuan tak perasan ke? Yang kita ni tengah nak bercerita ke orang amal dia malam tadi. Tuan-tuan, kalaulah kita tak lapik dengan taubat, kita buat amal, kita akan suka orang tahu amal kita. Tak tuan-tuan, tadi saya buat contoh. Jangan tuan-tuan masih pula cari malam tadi siapa pula kilat petir, dia duduk hotel mana. Ni contoh-contoh zaman sekarang, orang nak cerita, nak tunjuk dia tu baik. Sebab takut orang tak perasan, ya. Sebab kadang-kadang nak cerita tuan-tuan, saya ni riak, takkan cakap macam tu. Ya, kadang-kadang kita upload dia apa? Update dalam kita punya IG, dalam FB kita, ya. Ambil gambar di ni ketika orang tak ada, ya, kita pun buat konten. Alangkah damainya ya Allah di waktu ketika semua orang berdengkur, seorang hamba Allah, nampak muka kita tuan-tuan. Lepas tu ambil pula air mata tengah mengalir. Alangkah dinginnya air mata seorang yang nak mendekat diri dengan engkau ya Allah. Send, tunggu like. Berapa orang like? Baik tuan-tuan, ini contoh amal kita buat tuan-tuan. Sebab amal ni bersama amal dia ada kemuliaan. Bersama amal dia ada karamah, kemuliaan. Sebab tu bila kita buat, kalau kita tak jaga amal kita suka orang tahu. Kalau orang tak tahu, kita cuba-cuba nak bagi tahu orang tahu, ya. Buat muka mengantuk. Kenapa ustaz? Biasalah bila bulan Ramadan ni, anda takkan tak tahu, ya. Ana daripada masjid ke masjid lompat. Nampak tak? Nak ceritanya kita pada orang. Apa jadi amal yang kita cerita tuan-tuan? Tak tuan-tuan perasan tak benda ni berlaku sekarang? Asal buat baik tunjuk kat orang, asal buat baik bukan tunjuk kat Allah, tunjuk kat orang. Asal pergi umrah semua update, ya, sambil tawaf, ya. Assalamualaikum, ya, daripada tanah suci, siapa ada doa nak bagi, ana akan doakan. Orang pun kata, antara soalan yang paling ngilu tuan-tuan kalau orang tanya berapa kali pergi umrah. Tuan-tuan ambil keputusan jangan cerita. Kalau tuan-tuan rasa nak, sebab Allah ni tuan-tuan, dia ada satu sifat bila kita beramal. Apa sifat yang kita kena tahu tentang Allah tuan-tuan?
Allah sangat cemburu. Allah sangat cemburu. Saat seorang hamba buat untuknya, Allah tak nak kongsi dengan siapa pun. Sebab tu saat kita kongsi dengan orang lain, Allah dah tak nak ambil amal kita. Semua yang dikasih sekalian, bukan senang amal nak sampai mutaqabbalah. Dan ini perjuangan kita tuan-tuan, perjuangan. Sebab itulah secara sederhana saja pada malam ni, sebab nak bincang panjang tak boleh kerana masa kita tuan-tuan, maka marilah setiap kali kita mulakan amal, kita sedar bahawa aku nak supaya dengan amal ni aku diampun dosa oleh Allah, sebab dosa aku banyak. Kalau tuan-tuan tak perasan lagi tuan-tuan, pada malam Al-Qadar, Sayyidatina Aisyah pernah tanya Nabi kan, kalau apabila aku bertemu dengan malam Al-Qadar, apa yang madza aqul, apa yang aku kata? Nabi ajar apa tuan-tuan? Ni soalan akhir. Nabi ajar apa tuan-tuan? Apa dia? Allahumma innaka afwan tuhibbul afwa fa'fu anni. Imam baca, kita amin sepanjang, supaya malam ni malam, tak kira lah malam-malam Ramadan itu, kita ambil doa itu dan doa itu diulang oleh kita. Tuan-tuan perasan tak apa yang ada di sebalik doa tu? Sebab doa itu Sayyidatina Aisyah kata, kalau aku bertemu dengan malam Al-Qadar, makna malam yang lebih baik. Malam tu macam mana tuan-tuan? Malam 1000 bulan ke? Bukan malam 1000 bulan, lebih baik. Mungkin 2000, mungkin 3000, bahkan mungkin 1 juta. Dan tuan-tuan, apa yang kita kena buat malam tu? Dalam doa tadi, doa tadi maknanya apa? Ya Allah, Engkau sangat suka memaafkan, maafkan aku. Makna malam itu Allah suruh kita, jadilah kamu beribadat sebagai seorang yang memohon maaf pada Allah. Sebab kalau tak, esok ceritalah kan, ana rasa malam tadi Lailatul Qadar, cara-cara dingin, sejuk, matahari ada tak ada. Nampak tuan-tuan, jadi bahan sembang. Orang pun kata power lah dia, ya. Yalah, memanglah kalau dekat masjid KLCC ni macam tu tuan-tuan, ya. Jadi malam ke-20 masjid KLCC, 21 masjid, jadi tiap-tiap malam memburu Lailatul Qadar. Nampak cerita pada orang, insya-Allah jumpa. Nampak cerita-cerita yang macam ni yang menghabiskan pahala kita. Kita buat amal tapi amal tak mutaqabbalah. Caranya adalah menjadi seorang taubat. Insya-Allah, semoga Allah terima dan Allah beri berkat. Once Allah beri berkat, Allah beri berkat pada kita, Allah beri berkat pada umur kita, Allah beri berkat pada rezeki kita, Allah beri berkat pada rumah tangga kita, Allah bagi berkat yang penuh dalam hidup kita insya-Allah. Walaupun kita dah keluar bulan Ramadan, berkat akan bersama dengan kita. Amin amin ya rabbal alamin. Semoga perbincangan kita yang sebentar ada sedikit manfaat buat diri saya terutama yang lalai dan lupa ini. Ingatkanlah ya Allah, dan sekiranya ada kebaikan buat semua saudara-saudara saya yang ada di sini, maka semoga ada juga manfaat buat kita bersama, agar kita tak sia-sia duduk dalam majlis ilmu, pulang membawa satu kefahaman. Kata Nabi, pulang membawa seperti pahala 1000 rakaat orang sembahyang sunat, kalau dia pulang dengan faham satu bab yang baru dalam ilmu yang dipelajari. Aqulu qawli hadha wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisairil muslimin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tuan-tuan, sebelum bangun kita kena baca kafaratul majlis, sebab malaikat akan tinggalkan kita seperti kita meninggalkan majlis. Jom kita baca sama-sama. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaih. Orang-orang soleh zaman dulu bila mereka nak berpisah, mereka tak nak berpisah dengan bicara kosong, mereka nak berpisah dengan Al-Quran. Maka mereka baca surah apa? Nasib baik kan? Cuba dia orang baca surah Baqarah. Kena duduk pula tuan-tuan sampai pukul 1 insya-Allah nak habiskan surah Baqarah. Jadi mereka pilih surah Wal Asr. Maka kita melanjutkan tradisi orang soleh. Maka jomlah kita berpisah dengan suratul Asr. Bismillahirrahmanirrahim. Wal Asr. Innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa amilus salihati wa tawasaw bil haqqi wa tawasaw bis sabr. Dan akhir sekali, banyak no akhir bila nak habis. Ni habis tuan-tuan. Orang-orang soleh
bila mereka minta, bila mereka buat amal dalam hati mereka, apa mereka nak pada amal mereka diterima, maka mereka sebut doa taqabbalallah minkum. Maka kita sama-sama bersangka baik dengan kata minna wa minkum taqabbal, terimalah ya Allah, terimalah amal kami ya Allah ya Karim.